Okey, okey kita pun tak nak lengahkan masa, jam dah menunjukkan pukul 10 lebih. Assalamualaikum dan salam sejahtera and good morning everyone. Tahniah ya sebab waktu-waktu macam ni biasanya waktu-waktu hujung minggu. Ah, Okay. Biasanya waktu-waktu hujung minggu ni yang mana-mana kerja office hari Sabtu, Ahad inilah masa untuk dia lepas subuh sambung balik tidur. Tetapi anda yang join Zoom pagi ni adalah orang yang luar biasa. Tahniah untuk diri anda. Okey, semangat ya. Okey, dan minta juga bantu-bantu share kepada rakan-rakan, bunyikan jam loceng. Mungkin lepas sahur, lepas subuh tadi diorang duk lepak-lepak kan, main-main pun main-main TikTok tertidur. Dah terlepas pula kelas. So hari ni kan topik kita sangat menarik tau. Jadi kalau terlepas tu amat-amatlah rugi tau. Jadinya kena ingatkan kawan-kawan kita yang lain untuk join sekali. Ah, Kiranya kan selalu kalau kita buat waktu malam kan. So untuk bulan puasa ni memang kita tak buat waktu malam sebabnya lepas habis buka puasa biasanya kita nak pergi tarawih lah. Bulan Ramadan ni memang kita lebih suka untuk banyakkan lagi perkara-perkara ibadah ya. Jadinya kalau waktu malam tu mungkin agak kurang sesuai. Jadinya kita tukar ke waktu pagi. Bermula daripada minggu lepas lagi kan kita dah tukar pada waktu pagi. Okey, sekali lagi Assalamualaikum, salam sejahtera and good morning everyone. Jemput-jemput masuk, jangan lupa untuk share. Betul. Dah lah pagi hujan pula tu, syahdu kan. Dia macam tak tahulah pagi tu sebab sejuk kan mungkin bila lepas sahur tu dia lepak-lepak kan dekat sofa tu boleh pula tersambung ya. Tahu-tahu sedar dah pukul 12. Ya, waalaikumsalam. Selamat pagi Okey, okey. So, kita start pelan-pelan sambil jemput rakan-rakan kita yang lain. Terima kasih dan tahniah atas kehadiran anda. Sebelum kita bermula, macam biasalah kita nak ajak semua rakan-rakan yang lain untuk join sekali. Kalau ada sahabat handai, kalau ada jiran-jiran ke, ada siapa-siapa yang tak pernah kenal apa itu HIO dan tak pernah tahu HIO ni ada produk-produk yang baik, yang menarik, yang berkualiti, boleh kita ajak sama-sama join bersama-sama dengan kita lah. Dan kita bukan hanya ada hari ini kita akan bentangkan cerita tentang 360 Tera, antara siri-siri terbaik daripada 360 Tera. Dan merupakan hari ini adalah episod yang ke-12 ya. Diam tak diam, tahu-tahu dah sampai episod ke-12. So kita memang sangat-sangat committed untuk berkongsi dengan anda semua apakah kebaikan 360 Tera kepada umumnya. Dan hari ini adalah episod yang ke-12 bagi Weekly 360 Tera Insights yang mana kita bawakan expert-expert dan pakar-pakar Tera dari seluruh Malaysia untuk berkongsi dengan anda semua tentang ilmu dan tips-tips berkaitan 360 Tera. Okey. So hari ini kita nak share tentang satu lagi siri produk 360 Tera. Seperti biasa pada penghujung program kita akan ada soalan kuis. Dan yang menariknya ya, saya nak tekankan di sini, yang menariknya kali ini jawapan soalan kuis akan berbentuk subjektif. Kalau selalu anda tekan, pilih button je kan. Tapi kali ini kita akan pilih jawapan yang berbentuk subjektif, maknanya anda kena tulis dekat chat box ya. Jadinya kita nak anda semua fokus dengan apa yang disampaikan oleh speaker kita nanti. Dalam erti kata lain, anda perlu tulis jawapan anda di chat box. Maknanya tak ada pilih-pilih macam yang selalu kita buat lah. Jadi anda kena fokus. Sebab kita nak anda sama-sama belajar. Nak anda sama-sama belajar, nak kena dengar betul-betul. Sebab ilmu ni dia setiap hari ilmu yang disampaikan berbeza-beza. Hari ini mungkin kita dapat angle ni, kemudian kita dapat angle ni. So ilmu tidak akan pernah habis dan sentiasa kita kena pelajari sehingga akhir hayat kita. Okey, kalau kata minggu lepas ya,
Kalau kata minggu lepas, kita telah pun belajar bagaimana untuk kembali normal dengan Terapens bersama CDM Fatimah Emilinda, juga mendengarkan dua perkongsian hebat daripada testimonial kita. So hari ini kita nak berkongsi dengan anda semua satu lagi siri produk 360 Tera, iaitu TeraVest, ya. Dengan topik hari ini yang sangat-sangat best, 360 TeraVest terapi alternatif skoliosis. Mungkin ada yang pertama kali dengan perkataan skoliosis dan agak baru. Dan apa skoliosis tu, Lina? Okey, saya sendiri pun nak belajar hari ini bersama Tera expert kita dengan topik yang cukup menarik. Beliau juga akan berkongsi testimoni bagaimana mereka berjaya melalui transformasi bersama 360 TeraVest. Okey. Saya ni cakap ni semua dengar ya, dengar clear ya suara saya? Dengar ke? Boleh saya dapatkan respon? Clear, clear, clear. Okay, so Alhamdulillah clear. Biasalah dekat rumah ni kan kadang-kadang kita rasa kita dah cakap tapi kita tahu-tahu rupanya kita cakap seorang-seorang dan dah terputus internet. Alhamdulillah. Okay. Okay. Saya yakin anda semua tidak sabar nak mendengar sendiri perkongsian daripada speaker jemputan kita hari ini. Baiklah, sebelum tu sedikit pengenalan mengenai Tera expert kita pada hari ini. Speaker jemputan kita pada hari ini dilahirkan pada tahun 1981 Julai, ya. Julai 1981 di Seremban, dan kini beliau menetap di Kepala Batas Pulau Pinang. Okey. Masih lagi memegang jawatan sebagai seorang guru di salah sebuah sekolah rendah di Pulau Pinang. Beliau juga telah pun menyertai Syom pada Disember 2010 dan dinobatkan CDM pada Disember 2015. Bersama Syom, beliau juga telah merangkul beberapa anugerah cemerlang, antaranya adalah $1 Million Achiever Award 2022 dan yang terkini 200K Performing Achiever Award 2023. Jadi bukan calon-calon guest speaker yang kita jemput pada hari ini, ya. Baiklah, tanpa membuang masa, saya persilakan CDM by Zura Razali untuk membuat presentation. Dipersilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Macam mana CDM? Sihat ke? Sihat. Kami kat utara baru hujan. Patutlah, sejuk lah tu. Ya, dah panas dah sebulan dah kan, dah panas. Ya, betul. Okey, CDM dah ready ke? Okey, ready. Alright, saya serahkan kepada CDM, ya. Okey. Okay, Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Salam perkenalan daripada Kak Bai. Masing-masing apa dia kenal Kak Bai sebagai panggilan Kak Bai, nak? Okey, Sat, nak? Kak Bai share terus ke Lina? Boleh. Boleh share terus. Okey, nampak tak? Nampak tak Kak Bai punya slide? Tak nampak lagi. Nampak lagi, ya? Abai terus share screen tu, terus override je admin punya slide, ya. Boleh? Share device. Okay. Alright, dah baru nak nampak lah. Ni belah kanan, belah kiri. Belah kanan, belah kiri. Ini nampak? Dia blank, dia kosong je. CDM buka siap-siap slide tu. Mana slide tu tadi? Dah buka dah ni. Dah buka dah. Bagi full screen boleh, slide tu bagi full screen. Dah? Ni nampak tak?
Tak nampak lagi, tak nampak. Share device pun. Bukan. Kosong Sat. Tak apa, slow-slow, take your time. Sharing sikit. Share lah. Ni nampak tak? Tak nampak lagi ya? Sebab selalu duk share gini je lah. Saat kita keluar balik. Keluar balik, kosong Sat. Biasalah hujan-hujan ni kan. Semua mata skrin okay. Tak kan? Okay, lepas tu ni pun kosong. Nampak dah. Nampak dah? Nampak dah. Okey, selamat pagi semua. Salam Ramadan. Okey, hari ni dah hari yang ke berapa 20. 20 ke 19 ya? 20 ke 19 tapi kita dah dekat dengan nak sambut hari raya lah no. Okey, jadi selamat berpuasa. Okey. Kak Bai bukanlah pakar sangat dalam bidang penyakit ni dan Kak Bai juga bukan doktor. Bukan doktor pakar, bukan kaki tangan kesihatan, bukan. Kak Bai adalah kaki tangan Kementerian Pendidikan. Okey, jadi pasal apa Kak Bai terjebak dengan skoliosis ni, ada cerita di sebaliknya lah. Sebab tu Kak Bai ambil tahu sebab sebelum ni pun Kak Bai pun tak tahu apa itu skoliosis. Tak tahu pun, tak ambil tahu pun sebab tak ada kena-mengena dengan kita kan. Jadi kita buat apa? CP-CP je penyakit-penyakit lain tu. Tapi bila Kak Bai sendiri hadap benda ni, jadi Kak Bai terus ambil tahulah. Masa ni pun teror tak ada lagi. Belum ada lagi teror series ni. Bukan diri Kak Bai yang hadap benda ni, tapi anak Kak Bai. Okey, anak sulung Kak Bai disahkan mengidap skoliosis ni pada umur dia 12 tahun. Masa tu tahun 2000 sebab sekarang dia dah umur 20 tahun, tolak 8 tahun lah no, 2008. Lebih kurang 2008, 2009 macam tu. Okey, dia disahkan mengidap skoliosis dah umur 12 tahun, itu pun atas pemeriksaan berkala di sekolah. Kalau ikut kita sebagai ibu ni, kita nampak dia macam normal je kan, sebab semua elok je, cuma dia memang kurang aktif. Dia tak suka main, dia tak suka permainan ni sebab mak dia cikgu bola baling pula kan, tapi dia tak suka benda-benda tu. Dia tak suka dia merentah desa sekalipun dia tak akan involve. Dia cuma jalan kaki je, dia tak akan berlari. Yang itu Kak Bai dapat salah. Padahal dengan ketinggian dia, dengan bentuk badan dia memang boleh masuk olahraga, lumba lari. Kalau kita tengok daripada segi fizikal, dia boleh aktif. Tapi dia ambil langkah tidak melibatkan diri dalam mana-mana permainan ataupun sukan kan. Tapi bila dah hujung umur dia 12 tahun, Dr. Mai periksa, inilah yang Kak Bai dapat, dia punya result bila kita buat pemeriksaan. Dia punya penyakit dia adalah skoliosis. Okey, apa itu skoliosis? Jadi kita ibu-ibu, abah-abah, ayah-ayah yang ada dalam program hari ini perlu ambil tahu, bagi Kak Bai lah, kita perlu ambil tahu sebab skoliosis ni boleh berlaku dekat siapa sahaja. Kalau kita tak ambil tahu dari sekarang, mungkin anak kita juga akan, sebab dia bukan faktor keturunan. Bukan. Okey, dia sebenarnya skoliosis ni ada dua, sama ada dia dilahirkan terus mengidap ataupun daripada segi habit dia sendiri. Okey, jadi apa itu skoliosis?
tulang belakang kalau kita yang normal ni dia akan lurus. Okey, dia akan lurus. Dia akan tak ada rasa-rasa sengal-sengal, tak ada. Dia memang normal lah. Okey, manakala bagi mereka yang mempunyai skoliosis, tulang belakang akan kelihatan melengkung. Anak kita kecil-kecil, kita tak perasan dia melengkung tu tau. Kita tak perasan. Ke tepi atau ke kiri, dia ada dia punya bentuk-bentuk skoliosis tu sendiri. Sudut lengkung mungkin kecil, sederhana atau besar, sebab daripada segi apa punya ni lah 10% tu memang di kategori kecil lah, tapi lepas daripada 10% tu dia dah sederhana. Macam mana Kak Pai terus dapat dah 30 lebih, dah 30 sudut dia tahu, dia ada sudut-sudut dia. Okey, doktor sering menggunakan istilah tulang berbentuk S sebab dia ada beberapa ciri dia, sama ada S ataupun C, untuk menggambarkan jenis lengkungan tulang belakang tu. Kalau kita yang normal dia straight saja. Tapi bagi yang mengidap skoliosis ni, memang tulang dia sendiri kita dah boleh nampak lah. Dia punya bila pergi kat doktor kita panggil apa? Kita buat apa tu? X-ray. Buat X-ray, okey? Okey. Ia juga berlaku apabila kanak-kanak hendak mencapai kematangan fizikal, menyebabkan kesan pembesaran tulang secara mendadak. Kan, tulang ni dia nak membesar tapi badan dia menolak. Tak? Badan tak mau tinggi tapi tulang tu dia nak membesar. Dia begitu. Macam anak Kak Bai itu kes dia. Masalah ini kerap berlaku dalam kalangan remaja. Kalau dengar video, sebenarnya remaja perempuan lebih tercenderung lah kepada skoliosis ni. Okey, perempuan berumur 9 tahun ke atas ataupun lelaki 12 tahun ke atas. Tapi kalau kategori yang lahir-lahir dah ada tu memang dapat kesan dari baby lah. Majoriti daripada kes yang menyumbang kepada skoliosis adalah tidak diketahui punca sebenar. Memang tak tahu. Kan, mungkin habit dia pun kita tak tahu. Statistik mendapati sebanyak 3% kes skoliosis ni berlaku pada golongan remaja. Majoriti remaja, mungkin daripada kecil, tapi kecil kita tak nampak dia punya kesan. Bila mai besar tu baru nampak dia punya tulang belakang. Okey, pakar perunding pun dah bagi tahu memang majoriti kes tulang belakang bengkok dalam kalangan pesakit tidak diketahui puncanya. Okey, tak tahu punca dia. Cuma inilah, bila kita baca-baca kan, skoliosis ni dia berlaku sejak lahir ni, sama ada dia sejak lahir ataupun terjadi kerana habit. Okey, habit dia macam mana? Antara punca yang kerap dikaitkan sebagai penyebab skoliosis adalah dia suka duduk menyengit. Kan anak kita kan kalau duduk dekat sofa, tambah-tambah kalau sofa sedap kan. Daripada kecil ni daripada kecil ni kita kena ambil tahu anak kita tu habit dia macam mana. Dia suka duduk dekat sofa, duduk dekat dalam kereta tu, macam mana keadaan duduk dia. Kalau dia memang mengiring ke kanan je kan, kan macam kita baby lah, macam macam kita lahirkan anak baby kan. Kalau dia asyik mengiring je, kita akan ubah posisi dia supaya dia punya tulang kepala dia elok kan. Sama macam anak kita ni, kita kena ambil tahu dia punya habit dia. Sama ada dia suka duduk tu menyengit ke kanan atau ke kiri. Kalau dua-dua belah tu kira okey lah kan. Okey. Postur dia yang lemah. Okey. Beg sekolah yang berat pun salah satu punca. Sebab tu galakkan anak menggalas beg dua-dua belah bahu. Jangan sebelah. Kami kat sekolah pun kalau tengok anak-anak galas sebelah tu memang kita ambil sarung lagi sebelah. Okey, seeloknya kalau anak-anak yang baru masuk sekolah, darjah 1, darjah 2, pakailah beg tarik tu. Jadi dia punya tulang masih muda kan. Jadi dia tak menggunakan dia punya tulang bahu. Okey? Okey, clear ke? Dengar kan? Tak lagi Kak Bai Lusyong sendiri. Clear ke? Clear Kak Bai. Clear nah. Okey. Ni yang Kak Bai cakap tadilah. Okey, sama ada C, bentuk C ataupun bentuk S.
Kalau kita yang sihat memang dia lurus. Okey, jadi kita boleh bengkok ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang dengan selesa tanpa rasa sakit. Okey. Ada yang jenis C dia tu di atas ataupun C dia di bawah ataupun di tengah-tengah. Itu C. Maksudnya tulang menegak tapi bentuk dia C. Tapi kalau kita tengok yang akhir tu, yang nombor 5 tu, dia bentuk dia atas pun ada C, bawah pun ada C kan. Tu yang bentuk dia bentuk S. Anak Kak Bai yang kelima tadi. Memang bentuk dia bentuk S. Atas pun bengkok, bawah pun bengkok. Okey. Okey, gejala awal. Ni kita kena ambil tahu gejala-gejala awal yang kita boleh tengoklah kita punya anak kita. Okey. Bahu yang tidak seimbang atau seengek ke kiri atau ke kanan. Macam anak Kak Bai sebenarnya daripada dia umur 3-4 tahun tu, baru kita ulang balik kan, ulang ni balik. Pasal apa dia pakai baju je jatuh. Anak perempuan biasalah kita akan beli baju gantung kan, baju comel-comel, gantung tali satu tu kan. Tapi dia memang tak kemas. Anak Kak Bai ni dia punya bahu tu memang tak kemas. Dia punya tali akan jatuh belah kiri ke belah kanan ke, dia tetap akan jatuh. Jadi memang seksi sangatlah kan. Jadi kita terpaksa ubah dia. Sat lagi duduk saja jatuh lagi. Maksudnya memang dah tak seimbang daripada kecil. Itulah mungkin daripada kecil lah anak Kak Bai punya skoliosis ni kan. Salah satu bilah bahu kelihatan lebih jelas. Maksudnya dia terbonjol atas daripada biasa. Mungkin kita boleh ambil kanak-kanak yang sebaya kan, tengok anak kita punya bahu. Mungkin nampak, sebab kalau kita tengok anak kita saja kita tak perasan kan. Tapi kalau ambil anak nombor 2 ke ataupun anak-anak saudara ke kan, ambil dan bezakan bahu anak kita tu, tengok ada beza dah antara kiri dan kanan. Okey, pinggang kanan atau kiri tidak seimbang. Bentuk dia pun kalau tengok anak Kak Bai tu memang jelas sangatlah sekarang lagi lah kan, sebab umur dah 20, memang nampak sangat dia punya ketidak stabil tu. Tambah kalau dia pakai baju kebaya, memang dia sendiri pun tak mau pakai baju kebaya. Memang tak cantik. Memang pinggang dia memang nampak sangat lari dia tu. Pinggang kanan atau kiri tidak seimbang. Dia sengit. Memang sengit. Nak? Okey. Sebelah tulang pinggul lebih tinggi. Tulang ni lah. Tulang pinggang tadi. Lebih tinggi berbanding dengan yang sebelah lagi. Sukar berdiri tegak. Dia tak suka duduk lah. Dia tak suka berdiri lama. Dia tak suka duduk lama. Bukan berdiri saja tau. Duduk pun dia tak boleh lama-lama. Cuba pantau lah nak. Ni sebab gejala-gejala awal yang boleh mengakibatkan skoliosis. Sebenarnya boleh elak tau. Boleh elak. Sebab tu Kak Bai kata ambil tahu dari awal supaya benda tu kita boleh ubah dia punya habit. Berjalan tidak stabil, kebas atau sakit pada bahagian kaki. Yang ini kalau dah meningkat remaja, dah umur dalam 15, 16, 17, dia dah pandai komplain kan. Tapi kalau yang umur muda lagi, 10 tahun, 11 tahun, dia tak ada rumutan benda ni. Maybe dia pun tak tahu sebenarnya dia rasa kebas kan. Tapi kalau dah meningkat umur tu, dia pun dah mula boleh bagi tahu. Memang kaki ni tak rasa, kaki ni tak rasa, rasa kebas kan. Kesukaran bernafas tu akibat tekanan daripada tulang. Tulang sebab dia akan sentiasa sudut bengkok tu, dia akan sentiasa bergerak ikut atas habit dia. Sebab tu kata sekali lagi Kak Bai ada slide untuk macam mana kita nak kurangkan bengkok sudut skoliosis tu, tulang tu. Tulang sebab dia makin lama makin membesar. Okey, ni 5 aktiviti yang perlu dielakkan. Okey, perlu elak lah. Kalau dah tambah-tambah kalau kita dah nampak ciri-ciri tu dekat anak kita, ni posisi kepala bongkok ke depan. Maksud dia kalau dia duduk, dia berdiri lama tu, dia suka bengkokkan badan dia. Maksud dia benda ni lah habit ni. Habit ni yang kita perlu elakkan, kedudukan kepala yang membengkok ke hadapan.
tekanan yang berlebihan pada saraf tunjang sebenarnya memampatkan saluran darah pada saraf tunjang. Dia lebih memampatkan lagi, maksud dia punya sudut dia nanti akan bergerak lebih cepat. Keadaan ini boleh menyebabkan degenerasi tulang belakang manusia secara beransur-ansur dari semasa ke semasa. Bengkok ni dia lambat membengkok. Tapi kalau kata habit kita tak ubah, dia cepatlah, dia lebih cepat sebab dia antara 10 darjah hingga 45 darjah. Dalam proses tu doktor akan bagi saranan dia. Kalau 45 darjah tu memang dah kategori kita panggil kritikal lah. 45 darjah tu dah kategori kritikal. Maksud dia anak kita tu mungkin akan disuggest untuk pembedahan. Kalau boleh kita nak elok lah benda tu sebab Kak Bai dengar macam-macam sangat bab operation ni. Secara umumnya poster ini sering digunakan semasa bersama telefon. Tambahan anak kita sekarang kan dengan gadget kan. Jadi cuba elokkan posisi kepala bongkok ke depan. Okey, yang kedua, elakkan sukan sentuh. Contact sport ni. Permainan yang memerlukan dia lah contoh macam gambar ni rugby kan, tapi kalau perempuan ni bola jaring, tu sentuhan lah tu. Bola baling, maksudnya kalau sentuh tu mungkin akan mengakibatkan dia jatuh. Sukan dalam bentuk apapun adalah perlu dielakkan untuk individu menghidap skoliosis walaupun lengkungan skoliotik mungkin sedikit, mungkin baru permulaan, baru 10 darjah, tapi dah mula kena elak sukan-sukan ni lah. Sebab tu anak Kak Bai dia ambil awal masa tu Kak Bai tak tahu lagi, tapi dia dah memang dia sendiri yang elok, mungkin dia dah rasa badan dia tak berapa sihat. Ini kerana sukan yang bersentuhan boleh mengakibatkan kecederaan yang ketara pada tulang belakang semasa berlari dan melompat. Okey, sukan juga harus dielakkan bagi individu yang baru menjalani pembedahan. Lagi tak elok lah kalau dah operate tu, lagi tak elok lah untuk masuk sukan-sukan bersentuhan ni. Boleh je masuk sukan lain tapi bukan sukan-sukan yang lasak. Okey, ini kerana ia mungkin menjejaskan rod logam dimasukkan untuk membetulkan kelengkungan tulang belakang. Okey, yang ketiga aktiviti yang perlu kita elak, tidur tertiarap. Okey, tidur tertiarap ni sedap kan, tapi itulah bagi yang menghidap skoliosis ni, memang benda ni adalah tidur yang menjadikan tulang kita tidak menjadi rata, dan jika ini berlaku ia akan memberi kesan pada tulang belakang. Okey, dan akhirnya menyebabkan perkembangan atau memburukkan kelengkungan skoliosis. Okey, tidur meniarap juga menyebabkan seseorang itu memalingkan leher yang akhirnya memutarkan tulang belakang. Maksudnya tidur meniarap ni kan kita kepala sengit kan. Jadi dia automatik dia akan ganggu luruhnya kita punya tulang belakang tu. Dia memutar kan. Maksudnya dia akan melengkungkan lagi kita punya sudut tulang tadi. Okey, yang keempat, okey, kita boleh elakkan mengangkat objek yang berat. Objek yang berat. Jelas bahawa mengangkat objek yang berat meletakkan tekanan teruk pada tulang belakang. Okey, memang kena elak lah. Maksud dia kalau dah masuk fasa pekerjaan pun, maksudnya kena pilih jugalah pekerjaan yang tidak mengangkat objek yang berat ni. Okey, jelas bahawa mengangkat objek berat meletakkan tekanan teruk pada tulang. Oleh itu, jika seseorang yang mempunyai skoliosis mengangkat atau membawa objek berat, maka ia akan sangat mempengaruhi tulang belakang dan bahagian belakang. Okey, keadaan ini akhirnya akan mempercepatkan perkembangan skoliosis. Dia sebenarnya makin bengkok, makin sakit. Okey. Okey, last 5 aktiviti yang perlu dielakkan ialah tumit tinggi lah, kasut tumit tinggi. Okey, kasut tumit tinggi. Eloknya dia pakai kasut rata. Bagi penghidap skoliosis terutama wanita, ini adalah pembunuh utama. Okey, yang tambah-tambah yang tumit-tumit runcing ni kan.
Ini kerana penggunaan kasut tumit tinggi meletakkan ketidakseimbangan terhadap postur normal tubuh badan. Oleh itu, ia adalah perkara penting yang perlu dielakkan bagi mengelakkan skoliosis menjadi semakin teruk. Okey, ini yang Kak Bai dapatlah untuk elak daripada pembesaran tulang tu menjadi lebih bengkok. Okey. Cadangan rawatan. Setakat ni hampa okey ke? Ke hujan kat sana? Kami kat utara ni dalam 3 hari 4 hari, kalau tidak 40 darjah jugalah cecah. Hampa macam mana? Okey ke? Abang. Okey ke? Boleh komen-komen tak kot nak tanya? Ada tak nak tanya? Setakat itu. Setakat tu okey? Okey, cadangan cadangan rawatan skoliosis. Mungkin Kak Pai tak nampak komen ke apa ke, Kak Pai tak nampak. Nak baca komen pun Kak Pai tak nampak komen. Tak lagi kalau keluar daripada slide ni tak jadi pula. Okey, CDM okey. Okey nak? Okey, cadangan rawatan dia nak. Okey, kalau yang dah menghidap lah nak. Kalau yang dah ada, okey inilah rawatan terapi. Okey, rawatan terapi ni seeloknya renang renang ataupun kalau pergi hospital tu dia ada dia punya bahagian terapi dia tu kan. Dalam kebanyakan kes doktor akan mengesyorkan beberapa bentuk terapi fizikal, sebab anak Kak Bai pun doktor sarankan pergi ke hospital lah untuk terapi untuk mengekalkan kekuatan dan melegakan kesakitan. Okey. Berusaha untuk memperbaiki postur, melakukan senaman berimpak rendah seperti berenang, regangan harian, okey, kekal aktif. Maksudnya bukan langsung tak boleh bersukan, tapi kekal aktif lah boleh je. Nak hiking ke, nak berjogging ke, dia stay boleh. Sebab kita memang kena kekal aktif supaya kita boleh merawat secara terapi. Ada juga yang tak boleh. Okey, doktor akan sarankan cucuk epidural ni ataupun telan pil. Kita tambah anak Kak Bai muda lagi. Kak Bai memang eloklah benda ni. Tambah-tambah kalau ambil pil tahan sakit ni kan. Okey, baru umur 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun, sekarang dah umur 20 tahun lah. Kalau dia biasa, tapi setakat ni anak Kak Bai memang tak telan sebiji pun lagi ubat tahan sakit ni. Memang Kak Bai seboleh-bolehnya memang elok dia ambil ubat sebab faktor masih muda dan dia masih kalau panjang umur kan, dia masih ada banyak tahun untuk hidup tu, takkanlah nak bertahan dengan ubat semata-mata. Okey, jadi tambah cucuk-cucuk epidural ni anak Kak Bai ni kalau bab cucuk memang dak lah. Memang dak lah kalau bab cucuk ni. Tapi ni adalah rawatan cadangan daripada doktor lah nak. Atau jika kesakitan tidak dihilangkan dengan ubat oral atau terapi fizikal, doktor mungkin mengesyorkan suntikan epidural diberikan di sekitar saraf tunjang atau blok saraf untuk kelegaan yang lebih berkesan. Ini adalah rawatan klinik lah nak. Kalau boleh kita nak elok benda-benda ni. Ni pilihan terakhir adalah pembedahan. Dengar pembedahan ni pun takut, risau. Sebab dengar banyak kes bila buat pembedahan memang tak akan normal. Memang majoriti lah ada yang sihat. Tapi ramai yang terus lumpuh kan. Jadi Kak Bai tak maulah benda tu sebab tak mau ambil risiko. Ini adalah pilihan yang terakhir. Sakit yang teruk bertujuan untuk melakukan pembedahan mungkin diperlukan jika sakit belakang dan kaki akibat skoliosis menjadi teruk dan berterusan. Mungkin dia punya pembengkokan dia tu dah melebihi 45 darjah ataupun dah cecah 50. Yang tu Kak Bai tak pastilah sebab anak Kak Bai tak sampai 40 darjah. Okey, ketidakseimbangan tulang belakang sama ada tulang belakang kekal seimbang adalah penting dalam menilai perkembangan skoliosis dan keperluan untuk pembedahan.
Dia kalau teruk sangatlah, baru kita ambil pilihan yang terakhir. Ni pilihan yang terakhir lah. Nah, okey. Atau ni pisahnya. Atau kita nak mudah, hanya semudah sarung dan capuk kan, rawatan terapi dengan Theravest. Ini yang Kak Bai dapat. Anak Kak Bai umur 2021 dia pakai 16, 17 yang macam tu. Barulah dikeluarkan sebab Therapen pun dah pakai. Okey, Therapen 2019 dah sarung. Tapi kurang sakit, tapi tak ada apa-apa lah bila pergi rawatan. Sebab anak Kak Bai ni dia dah ada rawatan susulan 6 bulan tau. Memang dah daripada umur dia 12 tahun, setiap 6 bulan tu memang ada rawatan susulan di hospital Pulau Pinang, hospital besar Pulau Pinang dekat Penang belah sana kan. Tapi belum ada apa-apa, cuma dia tak apa sakit lah, tapi masih membengkok. Okey, bila dia start pakai Theravest ni, banyak perubahan. Okey, mari kita belajar dulu apa itu Theravest. Okey, jom kenal dulu. Tadi kita dah kenal dah penyakit skoliosis. Okey, sekarang kita kenal dulu alternatif dia. Okey, ni dia punya pakaian dia, kita panggil Theravest. Okey, keistimewaan dia sebenarnya bukan setakat tulang belakang, dia boleh mengangkat payudara. Okey, tengok dia punya bentuk Theravest tu sendiri nah. Okey, dia boleh mengangkat payudara, mengecilkan lengan sebab dia punya bahagian lengan dia ni. Okey, membuka dada dan meluruskan bahagian belakang. Okey, ini dia punya bentuk dan kontur Theravest. Okey, reka bentuk pakaian, kesihatan untuk pembentukan semula lemak progresif, penarikan dan pembentukan 360. Okey, berkesan menolak dan mengangkat lemak badan untuk transformasi segera. Okey, mengunci dan menyokong lemak. Bila banyak-banyak lemak kan, dekat tangan ke, dekat belakang ke, dekat perut ke, okey, dia akan mengunci dan menyokong lemak badan untuk kesan kontur yang tahan lama. Okey, pelbagai fungsi dan terapeutik. Okey, dia punya bentuk dia sendiri didatangkan dengan far infrared untuk pengaliran darah yang lebih baik. Nampak macam baju ni lah, tapi kalau dah pakai baru basah lah nah. Dibenamkan dengan kristal magnet untuk mengaktifkan metabolisme badan. Ni dibenamkan dengan kristal magnet. Ada berapa? Ni. Okey, ada banyak dia punya kelebihan. Tekanan yang baik, penyelidikan menguji nilai tekanan KPA oleh University Polytechnic Hong Kong. Kita bukan saja-saja buat Theravest ni, ada dia punya pakar-pakar kaji selidik dia. Selesa, sangat selesa. Penggunaan fabrik penyejuk ultra gentian membantu mengeluarkan peluh 6 kali lebih baik daripada pakaian dalam biasa. Tapi yang peliknya, dia keluarkan peluh, dia boleh serap dengan selesa, dia kering. Dia tak ada lah menitik-menitik tu. Keboleh nafasan yang baik dan membolehkan pergerakan badan yang fleksibel. Walaupun nampak macam dia ada tertulang, tapi kita boleh bengkok depan, bengkok belakang, bengkok kiri, bengkok kanan dengan selesa dan fleksibel. Sangat-sangat selesa lah Theravest 360 Thera ni. Okey. Okey, reka bentuk ergonomik terbaik untuk kita. Okey, untuk yang si pemakai, dia boleh lelaki perempuan boleh pakai. Yang pertama, kita ada fabrik jaring besar bawah lengan. Okey, bawah ketiak lah sebenarnya nah, membantu pengudaraan serap peluh. Ni dia ada jaring besar bawah ketiak. Bawah ketiak sini nah. Okey. Okey, FIR nanodot. Okey. FIR nanodot ni memperbaiki peredaran darah bila kita pakai. Okey. Dia ada di bahagian depan dengan bahagian belakang. Okey. Mengaktifkan metabolisme, menghangatkan dan melindungi perut dan rahim. Okey, yang ketiga,
pembentuk lengan memampatkan dan mengalirkan lemak berlebihan untuk mengecilkan lengan. Ini dia punya kelebihan Theraves. Sebab dia tak separuh, dia sampai ke lengan kan. Jadi dia boleh membentukkan lengan-lengan yang mana-mana yang terlebih lemak tu dia memang akan lockkan lemak tu. Okey, rekaan berstruktur, okey, rekaan berlapis pada bahagian abdomen, memberi keselesaan yang optimum, mengempiskan perut dan mencantikkan kontur pinggang. Okey, dia ada dia punya aloi-aloi dia yang sangat selesa dan tidak sakit. Dia ni, dia tak keras tau. Kalau kita tengok dia boleh membentuk. Dia boleh membengkok. Memang tak sakit kalau kita pakai 1 hari pun. Okey. Okey, rekaan silang pada belakang. Okey, di belakang dia punya kain dia tu dia buat silangan. Okey, dia bersilang, membuka bahagian dada dan bahu, membetulkan postur badan, mengelakkan bongkok. Ni kan, dia mengelakkan bongkok, dia melindungi tulang belakang. Ni yang nombor 5 ni. Kalau kita kait balik dengan skoliosis tadi, okey. 3 batang aloi lembut menyokong bahagian belakang dan pinggang, mengelakkan bongkok. Ni memang belakang ni kalau kita pakai tu dia memang menegakkan kita punya tulang belakang, menegakkan kita punya kita punya kontur badan tu. Postur badan kita tu kita tak ada lah yang kadang-kadang kan tengok orang yang membongkok tu dia punya postur badan dia tak betul. Tambah-tambah yang duduk di kerusi lama kan, kadang-kadang duduk di kerusi lama tu pun tak betul kita punya postur badan tu. Jadi lama-lama kita boleh membongkok. Okey. Yang ketujuh, FIR nanodot di bahagian belakang, memperbaiki peredaran darah, mengaktifkan metabolisme. Tadi bahagian depan, ini bahagian belakang. Bahagian belakang FIR dia memang banyak. Okey, memang banyak lah. Ni kalau kita tengok kurang nampak sikit lah. Okay. Kalau kita tengok yang bersilang ni semuanya ada FIR. Okey. Yang ke-8, 8 kristal magnetik. Okey. Dijahit pada titik akupuncture, melegakan bahu, leher, bahagian belakang dan pinggang, melegakan kelesuan dan sakit otot. Kalau kita tengok kat gambar, okey, dekat situlah dia punya kedudukan batu magnetik tu. Batu magnetik ni memang dia duduk dekat titik akupuncture yang membolehkan melegakan kelesuan. Dia melancarkan peredaran darah. 8 biji, 2 di bahagian atas, 6 di bahagian pinggang, 2 di bahagian bahu. Okey. Okey, ini secara detail lah kelebihan 360 Theraves. Okey, ada soalan? Ada soalan? Menghilangkan lenguh bahu nah. Kalau kata 2 batu magnetik tadi dia duduk dekat bahu kan. Inilah menghilangkan lenguh dan tekuk, melegakan sakit belikat. Kalau rasa balik-balik kerja, kita lenguh, sarung masa tidur. Kak Bel selalu buat juga. Kalau rasa macam kita dah lenguh-lenguh kan, sengal-sengal kita punya bahagian bahu, boleh sarung waktu tidur tu. Waktu pagi dah pakai dah kan. Boleh sarung waktu tidur. Mengangkat payudara kita, maksudnya dia push up. Okey. Mengecilkan lengan, menghilangkan bonjolan lemak, menyokong tulang belakang, anti bongkok, merampingkan pinggang kalau pakai. Kalau ikut orang yang berbody besar ni, kalau pakai Theraves memang cantik. Memang cantik dia punya shape dia. Mengempiskan perut. Perut pun tak nampak, pinggang ada shape. Pinggang tu ada shape bila pakai baju tu cantik. Sebab kalau pakai Theraves ni memang membentuk kita punya postur badan. Okey. Okey, bagaimana teknologi Theraves boleh bantu skoliosis? Kan kita dah pakai, macam mana dia boleh bantu penyakit skoliosis ni? Macam mana anak Kak Bai pakai je tak sampai 6 bulan lah. Kira 4 bulan, 2 bulan, 4 bulan macam tu kita dah pergi susulan rawatan, memang doktor dah discharge dia
macam mana teknologi TeraVest ni boleh bantu. Sebab Kak Bai dengar mula-mula pun first kali memang Grab untuk dia lah. Memang Grab untuk dia daripada dia pakai baju vest daripada farmasi lain kan. Baik kita pakai TeraVest sebab pakai vest yang lain tu dia hanya membantu keselesaan dia je. Tak ada rawatan untuk dia stop ke, tak ada. Nah, okey. Ini dia punya rekaan TeraVest untuk skoliosis. 8 titik kristal magnet tadi, 6 biji di bahagian belakang, 2 biji di bahagian bahu. Di titik akupunktur untuk rilekskan ketegangan otot dan lancarkan aliran darah. Jadi orang yang mengidap skoliosis ni, maksud dia punya keseimbangan badan dia, postur badan dia, bila ada teknologi kristal magnetik ni sangat-sangat membantu untuk dia punya keselesaan postur. Jadi dia duduk dengan elok, tak ada lah habit dia membengkokkan badan. Kan lepas tu dia ada rawatan terapi secara halus lah. Kita tak nampak tapi dia melancarkan edaran darah. Mungkin tersumbat kan. Jadi tak ada lah lagi sengal-sengal bahagian belakang untuk penyakit skoliosis. Okey. Yang kedua, design crossback tadi. Okey, ni mungkin lebih jelas lah. Nah, tadi kalau Kak Bai tunjuk tadi mungkin tak nampak. Dia crossback tu maksudnya dia silang X. Okey, dia silang X untuk bantu open shoulder. Jadi kalau yang skoliosis dia mula membengkok tau badan dia. Jadi bila kita pakaikan TeraVest, dia mula open, dia mula buka dia punya bidang dada dia sendiri kan. Tanpa kita perlu buat apa-apa sebab bila kita pakai je dia auto open shoulder tu. Dia mula menegakkan tulang belakang tu dengan elok. FIR nanodot untuk bakar lemak dan posisikan lemak belakang badan ke payudara tadi. Kan, okey. Yang cross tadi ni memang ni yang benarnya banyak-banyak membantu membuka ruang di bahagian dada dan bahu untuk yang ada masalah bongkok, sangat-sangat sesuai. Sebab dia secara neutral, secara semula jadi dia akan membuka kita punya bidang dada tu balik. TeraVest bantu untuk berikan postur yang tegap supaya tidak membongkok. Inilah yang banyak membantu orang yang ada penyakit skoliosis. Okey, FRA di bahagian ni bantu melancarkan pengaliran darah dan tingkatkan metabolisme. Okey, yang ketiga, kita punya rekaan TeraVest ni sangat sesuai untuk pengidap skoliosis disebabkan ada 10 tertulang aloi lembut. Okey, kalau kita boleh tengok dekat gambar raja, dia ada 10 tertulang. Okey, boleh disesuaikan untuk semua jenis bentuk badan, tak kisahlah badan bentuk apple ataupun pear. Tapi macam Kak Bai bentuk badan pear, walaupun bawah besar atas kecil tapi dia tidak menyucuk. Maksud dia ikut body. Ikut body, bukan body ikut dia tu sakit kan. Kita punya TeraVest ni ikut body si pemakai. Jadi dia tak ada menyucuk-nyucuk dan sangat selesa. Beri kesan bentuk tubuh idaman yang cantik pada pengguna. Tambah yang ada skoliosis ni dia support tulang belakang agar mendapat postur yang menarik, yang selesa, yang back to normal. Maksudnya bila dia pakai TeraVest tu 10 tertulang aloi ni sangat membantu untuk menampung dia punya kedudukan tulang tadi. Okey, cepatkan proses shaping dan slimming. Okey, tertulang lembut untuk support badan dan pinggang. Jadi kalau anak-anak kita ni, kalau pengalaman Kak Bai lah sebab anak Kak Bai kecil lagi dah mengidap skoliosis, jadi dia tak suka benda-benda yang remeh, yang menyusahkan dia. Dia suka benda yang simple. Macam TeraVest ni hanya sarung dan cakok. Jadi pilih bersesuaian dengan dia punya size. Memang dipakai sampai hari ni lah. Kan sekarang memang boleh aktif, boleh
naik motor, naik kereta dengan selesa. Kan kita sebagai ibu pun rasa happy lah. Sebab tu pengalaman Kak Bai, kalau kata dia tak suka pakai benda yang umit, memang dia tak akan pakai. Memang dia tak akan sapu. Macam itulah anak-anak ni kan, tambah-tambah anak remaja perempuan ni, dia banyak sikit dia punya apa dia, songeh dia tu. Dia tak mau yang ni, dia tak mau yang ni kan. Okey, ni testimoni. Kak Bai dah banyak cerita pasal Kak Bai punya anak, tapi ni secara detail lah. Ini masa dia umur 4-5 tahun. Masa ni masih kita tak dapat detect lagi kan. Tapi masa ni lah, sekecil-kecil ni lah sebenarnya kita kena tengok, sebab masa ni Kak Bai tak perasan dia punya postur badan. Kan rupanya memang tulang bahu dia tu memang dah sekecil ni pun dah mula tadi kalau kita tengok dia punya kesan-kesan dia tu kan, satu tulang bahu akan sengit, kan, naik sebelah, turun sebelah. Pada 2016 ni lah baru dapat kesan, umur dia 12 tahun, pemeriksaan oleh doktor di sekolah. Doktor dia akan main di sekolah darjah 1 untuk cucu, lepas tu darjah 6 untuk remaja punya, sebelum dia pergi ke sekolah menengah, doktor akan main pemeriksaan untuk lelaki dan perempuan. Kalau untuk perempuan ni memang dia suruh bongkokkan badan macam kita rokok tu. Masa ni lah doktor dah nampak kesan tulang tak sekata kan. Lepas tu Kak Bai dapat surat suruh refer pakai tulang. Okey, Kak Bai pergi ke Hospital Seberang Jaya. Hospital Seberang Jaya boleh kena refer dekat GH lah. Okey, pakai sahkan, masa tu baru x-ray. Baru x-ray tulang membengkok 35 darjah. Bermulalah pemeriksaan berkala setiap 6 bulan. Okey, sebenarnya bila pergi je adalah dia punya keputusan tu. Okey, dah 35. Okey, tak lagi pergi lagi 6 bulan 37. Sebenarnya setiap pergi rawatan tu, setiap tu lah dia akan balik bagi tahu dia punya keputusan tu masih membengkok. Okey. Dia punya kesan dia tak boleh duduk lama, dah sekolah menengah. Dia tak boleh duduk lama sampai dia nak bawa bantai untuk lapik dia punya kerusi. Kebas kaki, dia dah mula boleh bagi tahu dia kebas kaki, dia sakit bahu, tak selesa tidur. Okey. Bila dah sarung, ni selepas. Kalau tengok, ni lah Kak Bai punya badan anak Kak Bai. Kalau hampa tengok secara gambaran, memang pinggang tu sengit. Pinggang sengit sebelah. Kalau tengok kat tulang dekat bahagian apa tu, bawah pinggang ni kan, tulang kita tu tulang pinggul. Tulang hak bawah ni memang bezalah dengan kita yang normal. Ni tulang dia selepas bila pakai Theraves tu lagi nampak lah kan. Okey, lepas kita pakai, lepas anak Kak Bai dah pakai, rawatan susulan pertama tu selepas memakai Theraves, Kak Bai stay pergi refer doktor sahkan keadaan tulang membengkok tidak bergerak. Jadi benda tu satu berita yang baik lah, sebab setiap kali pergi memang akan ada tambahan angka dekat darjah pembesaran tu kan. Tapi bila dah pakai Theraves, rawatan Theraves ni dia maksudnya Kak Bai tak jumpa doktor 6 bulan. Dia dah stop. Maksud dia bacaan tu bila pergi x-ray setiap kali x-ray. Itulah risiko dia kan. Setiap kali pergi rawatan, setiap kali x-ray. Doktor mengeluarkan surat discharge tanpa perlu rawatan susulan lagi kecuali jika diperlukan je. Maksud dia dah darjah tu dah stay. Doktor dah memang kata kalau dah stay dia memang akan stay je. Sebenarnya rawatan skoliosis ni, kalau penyakit skoliosis ni kalau memang dah dapat, kita hanya perlu buat rawatan untuk dia selesa. Tapi kalau untuk dia kembali normal, setakat ni tak ada lagi lah. Kalau kita search kan, tak ada lah lagi kata back to normal, tak ada.
Tak ada lah nah, sebab tulang kan, tulang tu dah membengkok. Cuma macam ni lah. Rungutan sakit belakang tidak lagi kerap didengar. Apa jadi kat anak Kak Bai? Bila dia mengidap skoliosis ni, dia punya peredaran haid tu kan tak normal sangat lah. Tak normal. Orang boleh 7 hari, dia sampai 12 hari, 15 hari. Dia punya haid dia tu tak stabil. Tapi bila ada rawatan, bila dia pakai satu set Therapen dan Theravest, memang nampak ketara lah perubahan daripada kitaran haid, daripada sakit tulang belakang dia, daripada kedudukan dia tidur, kedudukan dia duduk atas kerusi, nampak sangat-sangat berubah. Ni yang Kak Bai happy nak share. Kalau ada isu skoliosis daripada awal ni, baik ambil tindakan segera dengan memakai Theravest. Okey. Ini adalah testimoni kedua, still remaja perempuan. Okey, masih remaja perempuan. Sebenarnya adik Christina ni adalah anak kepada kawan Kak Bai lah. Dia berada di Ipoh. Okey, Cikgu Wan, cikgu juga. Anak dia memang dah kita panggil apa? Anak dia dah ni tau, dah buat operation. Dah operation. Dengan Setera hilang rasa kebas kesan operation. Okey. Kebas jari, kebas kaki, yang tu biasalah untuk yang mengidap skoliosis tu. Memang tak akan selesa. Sebab dia punya urat saraf dia tu macam tersekat. Saluran tu tersekat. Kan? Okey, setiap pagi pergi sekolah pakai. Macam anak Kak Bai lah, memang anak Kak Bai ni dia tak pakai pergi sekolah, dia pakai waktu tidur. Kan macam adik Christina ni memang dia pakai sewaktu pergi sekolah. Okey. Kalau ikut cerita Cikgu Wan, memang dia punya kebas dia tu tahap tidak boleh menulis lama. Maksudnya kalau periksa tu dia ambil masa sikit lah untuk menulis karangan kan. Dia tak boleh tulis lama, dia akan berhenti. Kan, jadi benda tu dia ni jugalah untuk dia punya pembelajaran, mengganggu juga. Tulang belakang pun dah rasa semakin tegak bila dia pakai Theravest. Kan, sudah menulis yang kita perasan, yang Cikgu Wan cerita, adik Christina ni dah boleh menulis sehingga 360 patah perkataan tu tanpa stop. Dia dah boleh tulis. Dia dah boleh tulis lama, dah boleh tulis lancar kan. Badan dia rasa lebih selesa sebab tulang belakang dah mula bila pakai Theravest tu dia support tau, dia support tulang belakang kita. Okey. Ini dua testimoni yang Kak Bai nak kongsi yang dah memakai Theravest. Okey. Okey, info ekstra berkenaan dengan Theravest. Okey, ini adalah panduan saiz. Kalau yang nak memilih Theravest, dia ada ukuran dia sebab kita ada 10 saiz. Saiz normal 64 hingga 98 dan kita ada 4 saiz ekstra. Maksudnya kita boleh pakai yang berat 110 pun masih boleh pakai. Jangan risau sebab saiz ekstra ni memang besar lah untuk yang ukur lilit dia. Kita hanya ambil untuk Theravest, kita hanya ambil ukur lilit pinggang pada paraf pusat. Okey, ni kalau kata sampai 126 sampai 134 masih boleh pakai Theravest. Sebab Theravest juga dia ada 3 cakuk, 3 saiz cakuk. Kan, kalau rasa tak muat yang pertama boleh alih pergi kedua. Ni. Maksud dia yang pertama kalau tak muat yang mula ni boleh alih. Lepas tu kalau lah kata dah kecil sikit boleh kecilkan. Maksud dia tak rugi pun sebab dia ada 3 saiz. Ada 3 dalam satu Theravest ni ada 3 saiz. Yang bolehkan kita besar dan kecilkan. Lagipun kita punya kain Theravest ni sendiri memang memerilah. Memang selesa, dia boleh ikut bentuk badan. Okey.
Okey, ni daripada segi harga, kalau ikut ada dua harga sebab ada yang saiz normal, ada yang saiz extra, jadi ada dua harga lah. Perbezaan hanya RM50, tapi kalau nak selesa ikut saiz masing-masing, okey, harga tak ada beza banyak kan? Okey. Saiz 64 sampai 98 harga RM749. Okey, untuk Sabah Sarawak RM754. Okey, untuk saiz ekstra 106 hingga 130 saiz RM799, untuk Sabah Sarawak RM804. Ni juga pengalaman Kak Bai, terkejut tengok harga sebab kita pernah pakai Premium Beautiful. Kak Bai sendiri beli PB memang harga RM2,000 lah kalau satu set. Nah, okey, lepas tu first Kak Bai pergi 2019, kita ada event untuk Tera. HQ jemput semua CDM pergi tengok material Tera, harga semua, marketing apa semua. Mula-mula Kak Bai memang kalau tengok sekali imbas tu kita dah tahu dah PB pun dah mahal. Kan, bila dia umum saja harga Tera Pen RM699, memang satu dewan terkejut. Memang sangat-sangat berbaloi lah, sebab dia seumur hidup. Sekali je kita beli, kita boleh guna seumur hidup dan boleh diwarisi sebab selagi Tera ni ada dekat tangan, kita boleh dia pergi ke mana-mana stokis ataupun HQ, dan inilah kalau rosak ke mana-mana kan, boleh bawa pergi ke mana-mana stokis ataupun HQ yang berhampiran untuk dibaiki. Pergi je mana-mana je yang hampa nampak signboard Sahajidah Haibu Marketing. Okey. Okey, ni cara penjagaan dia. Okey, cara penjagaan dia, cucian tangan. Rendam saat kita ada dia punya pencuci Beautiful tu. Okey, boleh rendam sama ada semalaman ataupun kalau tak sempat, kalau macam Kak Bai balik kerja, Kak Bai rendam, saat lagi nak solat asar, Kak Bai bilah dah. Rendam sahaja sekejap sebab dia cepat. Kalau ikut pemakai Tera ni seminggu sekali baru basuh kan, sebab dia memang tak ada bau. Memang tak ada bau. Okey, tidak boleh menggunakan bahan peluntur. Ini dia punya, dia dah warning dah tahu, jangan guna bahan peluntur. Okey, janganlah masuk mesin. Kalau nak bagi kering hanya titis kering. Faham tak titis kering tu? Maksud dia sangkut saja. Biar dia kering sendiri. Sebab dia ada teknologi untuk mengeringkan diri dia sendiri. Tak perlu masuk mesin basuh. Okey, tidak boleh setrika. Nak setrika buat apa kan? Sebab bukan redut pun, lagipun duduk dekat dalam, bukan duduk kat luar kan. Kalau redut pun duduk kat dalam, biar pergilah dia redut kan. Tapi memang tak boleh lah. Tera Vest, Tera Pen tidak boleh setrika. Jangan bagi kena apa dia? Bahan-bahan panas ni lah nak. Okey, tidak boleh cuci, tidak boleh mencuci kering. Ini maksud dia tak boleh masuk mesin basuh. Okey, anda digalakkan supaya mendapatkan nasihat pakar PB. Okey, nak ukur ke, cara pakai ke, mesti cari pakar. Mesti cari pakar PB untuk memilih saiz yang tepat. Mungkin dia ada tawaran untuk sarung dulu 5 minit percuma, kan. Jadi boleh search, boleh cari leader-leader untuk dapatkan saiz yang tepat dengan badan. Jangan main agak-agak, sangat-sangat merugikan sebab sekali dah beli tak boleh nak tukar-tukar. Tak boleh nak tukar saiz. Okey. Kalau dah beli saiz tu memang kena pakai lah juga. Tapi kalau beli saiz yang tak kena, dia tak selesa. Sebab tu Kak Bai kata cuba dapatkan pakar. Nasihat pakar. Jangan ukur dan pergi beli sendiri. Sebab first Kak Bai dulu pun Kak Bai dapatkan nasihat daripada mentor jugalah untuk beli saiz apa. Sebab kalau saiz 64 tu dia memang kecil. Dia memang kecil. Kalau remaja sekarang ni saiz 64 tu memang susah dah nak carilah. Kalau setakat dekat sekolah tu umur 12 tahun ni, badan dah macam cikgu dah. Okey. Itu adalah cara penjagaan. Setakat tu ada soalan? Ada soalan? Kita dah
dah sampai ke penghujung nah. Jangan tunggu-tunggu. Okey, jangan tunggu-tunggu. Yang mana rasa macam masih berkira-kira untuk makan Teraves, tabah-tabah nak raya ni kan. Memang kena pakai Teraset. Cantik di pagi raya. Kena pakai Teraset baru puas hati. Beli baju raya cantik-cantik tu kan. Okey. Itu saja daripada Kak Bai, Ina. Sekejap, Okey Kak Bai. Okey. Okey. Mungkin CDM Kak Bai boleh tengok dekat ruangan chat Tidak kerana tak nampak langsung. sebab dekat sini macam ada beberapa soalan yang memerlukan pencerahan. Ada beberapa soalan lah. Kak Bai, alhamdulillah Kak Bai minta maaf dah sebab memang Kak Bai tak nampak satu chatting naik tadi. Okey, Kak Bai baca daripada atas nah. Okey. Betul yang biasa dah dengar memang buat pembedahan. Betul Kak Bai pun dulu kan memang bila dengar je orang sakit tulang belakang ni kan memang operate. Bila operate kan ada ramai yang lumpuh tau. Bila lumpuh ni dia dah tak normal. Sebab tu bila Kak Bai buat rawatan anak tu, kalau doktor suggest benda pembedahan tu Kak Bai macam nak tutup telinga kan. Maksudnya benda tu last sekali. Last sekali Kak Bai tak mau. Tak mau. Memang daripada awal memang dah niat tak mau pembedahan. Sebab banyak sangat kes lumpuh. Daripada anak kita boleh nampak dia berjalan. Walaupun tak berapa normal macam orang lain, tapi berjalan, masih boleh uruskan dia punya dia boleh uruskan diri dia sendiri kan. Mandi sendiri, semua sendiri. Tiba-tiba anak kita lumpuh. Jadi benda tu Kak Bai tak mau dengar pasal operate. Memang nak elok sangat-sangat. Okey. Terapi memang bagus lah. Cuba dapat buat aktiviti harian dengan selesa. Betul. Bila dia dah pakai terapi ni memang selesa. Kalau bukan Kak Bai kata dia back to normal. Memang anak Kak Bai ni tulang dia stay membengkok tapi tak membesar dah. Dekat situ je dia stay. Dia stay dah dekat situ. Kalau dia sakit je dia lebihkan pakai Teraves tu. Pagi dah pakai, malam dia pakai lagi kalau dia rasa sakit kan, sebab dia akan mai juga sinter-sinter sakit tu. Okey, boleh memang dapat elok daripada dia bengkok. Anak kita ni terutama remaja, kalau kau perasan dia duduk kat sofa pun dia suka bengkok. Cuba kau tengok, dia pun main handphone kan, dia pun akan rapatkan lutut, dia bengkok. Tak percaya pun tengok. Sebab Kak Bai sebenarnya ada 3 orang anak, 3 dah remaja. Abang adik dia sulung. Okey, anak Kak Bai yang perempuan ni sulung. Adik yang bawah 2 lelaki. Tapi alhamdulillah lah tak ada lah penyakit skoliosis tu. Cuma dia punya habit dia tu memang membengkok. Awak jadi macam tu. Kak Bai tak tukar lah. Okey. Saya ada masalah cervical spondylosis, sama juga rasa kebas, tak boleh menulis lama, sekarang makin baik alhamdulillah. CDM Anis Syahidah. Betul. Memang banyak rawatan. Ni tak tahu siapa tukar. Okey. Biasa sakit belakang ni melibatkan saraf tersepit. Itulah Kak Bai kata Kak Bai bukan pakar, Kak Bai tak berapa pandai tentang perubatan-perubatan. Cuma bila dah terkena dekat dah terkena dekat family sendiri, kita buat kajian lah kan. Kita buat kajian lah. Okey. Kebas kedua-dua belah tangan. Macam anak Kak Bai tak ada simptom kebas tau. Dia tak, kaki ada, tangan tak ada. Simptom dia lagi teruk masa menstrual. Okey, bandingkan bengkung klinikal dengan Teraves. Kadang-kadang ada yang tanya. Okey, bengkung klinikal ni Kak Bai memang tak beli dekat anak Kak Bai. Okey, sebab bila Kak Bai pergi survey dekat farmasi, macam mana dia macam mana tak? Memang kita tengok dia,
sebab kita bawa dia sekali, okey kakak try pakai. Macam mana? Sebab dia memang satu tak selesa di badan, dia punya reka bentuk dia tak sesuai untuk remaja. Sebab kalau pakai tu memang nampak, kalau kita pergi dia ada banyak-banyak. Kalau yang murah tu, yang nipis tu memang macam tak ada apa lah. Pakai pun kan, beli pun maksudnya dia pakai untuk mungkin untuk tahan sakit dia je lah. Tapi untuk bantu dia melegakan daripada bengkok tu mungkin tak ada. Sebab Kak Pai memang tak beli, tak pakai. Terus Kak Pai beli TheraVest sahaja. Okey, tak nampak pink colour. Adakah FRI itu masih ada fungsi? Ada. Setengah badan, okey, setengah badan bila dia pakai dia terus jadi putih kan. Dah buka pun dia putih. Betul tak Suzy? Kan? Tapi sebenarnya nano FIR tu masih berfungsi. Dia ada saja. Cuma dia ikut Dia ikut body. Dia ikut body kita. Sebab masa kita beli dia memang merah. Bila dia pakai dekat body kita kan, mungkin kita punya badan kita lah. Badan kita mungkin terlampau lebih toksik ke apa kan. Jadi dia punya merah tu mungkin hilang. Okey? Jadi ada soalan lagi? Untuk penyakit yang bersesuaian lah dengan TheraVest ni, kita ada bongkok sabut. Bongkok sabut kan. Tu pun sebenarnya boleh dibantu oleh TheraVest kalau pakai secara konsisten. Macam nak Kak Pai pun dia memang pakai konsisten lah. Sebab kita niat nak bagi sembuh kan. Kan niat nak bagi hilang sakit tu. Jadi kena pakai secara konsisten. Sebenarnya sedap lah pakai TheraVest. Ni pun kita pakai kan. Tengok ni duduk. Duduk dah berapa? Dah sejam setengah dah. Kak Pai duduk kat sini tadi pukul 9:30 sambil tunggu kan. Dah siap pakai TheraVest. TheraSet lah, TheraPen dengan TheraVest. Selesa, Kak Pai pergi sekolah daripada pukul 6:30 pagi dah sarung sampai rumah pukul 2 petang tanpa buka kan. Memang selesa, kita boleh pakai. Boleh buat aktiviti lasak, nak main bola baling ke. Sebab Kak Pai trainer bola baling dekat sekolah, memang akan main dengan budak, kita boleh pakai. Boleh pakai satu set. Dia bagi kita energi juga untuk buat aktiviti lasak ni. Tak ada lah sikit-sikit sakit kan. Kalau kita hiking pun pakai satu set ni memang sedap. TheraVest dan TheraPen. Okey. Okey, setakat tu ada soalan? Cuaca dekat luar masih mendung-mendung tapi tak hujan dah. Tapi mendung lah hari ni, alhamdulillah. Tak ada lah dia panas sangat. Kat utara ni kalau panas sampai 40 darjah Celsius. Tengah hari memang 40. Memang bahang, di dalam rumah pun bahang. Okey, Kak Pai rasa itu sahaja daripada pihak Kak Pai lah nak bagi sharing pagi ni. Okey, semoga bermanfaat, semoga mendapat sedikit ilmu lah, perkongsian yang tak seberapa, okey, daripada pengalaman sendiri menguruskan anak yang ada skoliosis, okey. Jadi dengan tu Kak Pai serahkan kembali. Selamat berpuasa, ada baki lagi, okey. Ada baki beberapa hari lagi. Selamat menyambut hari raya. Maaf zahir dan batin daripada Kak Pai, okey. Assalamualaikum dan selamat berbuka puasa.